Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan program Semarak Niaga Keluarga Malaysia yang bernilai 40 bilion ringgit untuk dimanfaatkan oleh golongan usahawan negara ini. Dan menurut Perdana Menteri, program itu merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti, terutama untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS dan juga sektor informal. Pecahan bagi peruntukan lebih 40 bilion ringgit itu dalam bajet 2022 bagi program Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini merangkumi pinjaman kredit mikro berjumlah 1.8 bilion ringgit, pembiayaan ekuiti bernilai 2.2 bilion ringgit, pinjaman mudah bagi PKS berjumlah 14.2 bilion ringgit, serta jaminan pembiayaan melalui syarikat jaminan pembiayaan perniagaan atau SJPP yang berjumlah 22.0 bilion ringgit. Perdana Menteri juga berharap agar program Semarak Niaga ini akan menjadi pemangkin kepada pemulihan dan penyusunan semula perniagaan dan menyifatkan bukan sahaja tahun ini sebagai tahun pemulihan, malah juga akan menjadi tahun untuk menyusun semula atau reform ekonomi kita. Jadi kita nak buka cerita petang ini dengan bertanyakan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, Abdul Azhari Abdul Wahid. Azhari, apa pandangan awal Azhari berkaitan inisiatif program Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Faris juga Syawani. Selepas kita dengar pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang program Semarak Niaga ni, saya rasa satu pengumuman yang sangat-sangat relevan dalam keadaan tahun 2022 ni, yang seharusnya menjadi tahun yang untuk kita membangkit semula kita dalam tahun pemulihan perniagaan, di mana seperti mana yang dinyatakan tahun lepas. Kita tahu tahun ini adalah tahun yang kita nyatakan sebagai unknown, kerana kita risau dengan keadaan COVID, kes yang bertambah dan sebagainya. Dan usahawan juga, terutama pemain PMKS ni, lebih berhati-hati dalam merancang perniagaan pada tahun ini, dan sedikit sebanyak pengumuman dari segi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan, suntikan ekuiti dan sebagainya memberi satu suntikan semangat kepada kami sebagai usahawan untuk menyusun atur semula dalam keadaan suku di waktu suku yang pertama tahun ini, untuk kita move forward pada 2022, dan sebarang bantuan ataupun inisiatif yang sesuai untuk kita ambil, sekurang-kurangnya kita boleh cuba selusuri dan kita pilih mana yang terbaik untuk kita meneruskan perniagaan kita. Dan kami juga berharap agar pelaksanaan ini dapat dijalankan dengan lebih lancar dan lebih baik pada tahun ini, Faris. Encik Azhari, program ini melibatkan peruntukan sejumlah 40 bilion ringgit. Jadi apakah matlamat ini melibatkan mungkin jangka masa pendek atau panjang? Atau mungkin bagi Azhari mungkin kedua-duanya sekali bagi Azhari? Ya, betul juga tu Faris. Dia satu kata orang perbincangan yang menarik, sama ada fungsi dia lebih kepada jangka masa panjang ataupun jangka pendek. Namun begitu, kalau kita tengok daripada jumlah yang diberikan, daripada inisiatif yang dinyatakan, saya lebih pandang kepada jangka masa panjang. Sebab saya rasa jangka masa pendek ni, kita dah banyak berbincang tahun 2020 dan 2021, ketika orang masih tengah nak survive, orang perlukan bantuan suntikan yang cepat, modal yang cepat. Namun begitu, bila masuk 2022 ni, daripada apa yang dinyatakan, contoh macam pembiayaan, equity, itu semua adalah jangka masa panjang. Dan ini baik bagi usahawan untuk melihat peluang yang ada, supaya mereka boleh lihat balik perancangan perniagaan mereka sepanjang 2022 sehinggalah 3 ke 5 tahun. Jadi bila mereka tahu peluang yang ada ni untuk diorang garap dan juga gunakan untuk memperkembangkan perniagaan sama ada di dalam ataupun di luar negara, memberi satu kata orang idea yang baik untuk agar dapat mereka menyusun semula dari segi aktiviti pemasaran, pengawalan keuangan, dan mereka boleh move on dalam perniagaan tahun ini jauh lebih baik dengan suntikan diberikan oleh pihak kerajaan ni, Faris. Yang seterusnya kita mungkin ingin bertanyakan, kita tahu golongan PKS ini, usahawan kecil ini semua memang sangat bergantung kepada bantuan kerajaan. Jadi adakah peruntukan yang dikeluarkan ini benar-benar tepat pada masanya, Azhari? Ataupun selepas 2 tahun negara kita dilanda pandemik dan kebanyakan sektor juga sekarang ini sudah dibuka, adakah ini mungkin dapat diguna sebaiknya? Adakah masanya sesuai sekarang ni? Okey, isu yang saya rasa lebih berat bukan isu ketepatannya. Isu yang lebih berat adalah isu pelaksanaannya. Sebab bila mana diumumkan oleh kerajaan, memang kajian telah dibuat oleh pihak-pihak kerajaan maupun di peringkat swasta sendiri sebelum dinyatakan peluang tersebut kepada rakyat, kepada usahawan pemain PMKS. Namun yang lebih saya risaukan adalah segi pelaksanaan. Sebab dalam keadaan COVID-19 ni, kita tahu apa yang berlaku sepanjang sepanjang tahun ini, dan kita mengharapkan agar aspek promosi daripada pihak kerajaan lebih agresif, terutama dalam promosi di bentuk social media ataupun di bentuk online, supaya lebih ramai orang yang bertemu tentang inisiatif ini melalui online, dan lebih spread out the word kepada semua pemain PMKS di seluruh negara. Dan
teruskan aktiviti turun padang bertemu dengan rakyat seperti mana yang dilakukan oleh Medek. Saya baru pulang daripada Johor dengan Medek 2 hari lepas, turun ke padang bertemu dengan usahawan. Namun kita perlu lihat tak ramai orang akan turun dari segi fizikal dalam keadaan sekarang. Jadi online main peranan, peruntukkan bajet yang tertentu untuk mempromosi secara agresif seperti mana kita mengharapkan juga PMKS untuk agresif memasarkan produk masing-masing, dan itu juga kerja perlu buat Faris. Sebenarnya dah banyak bantuan yang disediakan kerajaan sepanjang berlakunya pandemik COVID-19 ini. Tetapi bagaimana Azhari melihat kaedah pelaksanaannya? Mungkin adakah ia benar-benar sampai kepada usahawan kecil, dan apa agaknya mungkin cabaran penyampaiannya mungkin kita boleh pelajari untuk bantuan-bantuan yang akan datang ni? Ya, semua saya rasa memerlukan adaptasi digital yang lagi baik, baik di peringkat kerajaan maupun di peringkat usahawan. Sebab usahawan juga perlu lebih peka, lebih rajin untuk pergi ke website kerajaan, contohnya untuk tahu inisiatif, website bajet dibudu-budu, dan ramai juga yang tak tahu benda ni, yang tak pergi pun tengok dekat informasi yang ada dalam portal-portal kerajaan. Itu satu. Seperti mana saya nyatakan tadi, kerajaan juga perlu memberi satu pendekatan yang lebih agresif dan lebih komprehensif supaya ramai orang lebih tahu tentang benda ni, dan kadang-kadang perlu turun kepada benda yang fundamental. Contohlah, spread out the word dengan WhatsApp, spread out dengan Telegram, dan sekurang-kurangnya usahawan boleh share kepada kawan-kawan. Mungkin dia tak layak, mungkin kawan-kawan dia layak. Jadi at least mereka tahu dulu, dan bila dah tahu baru diperbincangkan sama ada layak ataupun tidak, syarat dan sebagainya. Masalah sekarang ni kita risau orang tak tahu. Kerajaan banyak bagi inisiatif tapi tak ramai orang yang tahu. Jadi bajet tu diletakkan begitu je, carry forward tahun depan kalau boleh carry forward pun Faris. Kalau tak boleh, dah satu kerugian besar pada PMKS Faris. Kita lihat di sini pinjaman mudah bagi PKS adalah berjumlah 14.2 bilion ringgit. Jadi dengan apa cara agaknya para usahawan kita ini boleh memanfaatkan bantuan yang disediakan kepada mereka dalam bentuk apa agaknya? Adakah dari segi mungkin memperkasakan lagi sistem digitalisasi, ataupun bagaimana cara yang lebih penting untuk waktu ini, Azhari? Ya, tak dinafikan benda yang paling utama dalam perniagaan adalah aliran tunai. Jadi bila adanya setikan dana, baik dalam bentuk pinjaman ataupun geran dan sebagainya, boleh membantu dari segi pengurusan keuangan syarikat PMKS. Namun yang lebih penting saya rasa adalah untuk meluaskan lagi pasaran. Dalam keadaan yang berbeza sekarang ni, ramai orang buat screen shopping di online dan sebagainya. Jadi strategi yang baru perlu diwujudkan supaya kita lebih terkedepan dalam memastikan perniagaan kita berada di hadapan dan dijumpai oleh pelanggan dan bakal pelanggan. Itu antara yang boleh digunakan, dan of course juga boleh buat suntikan dana untuk operasi, contohnya untuk membeli bahan mentah yang difahamkan sekali makin lama makin naik harganya kan. Jadi itu juga membantu usahawan untuk memilih, menyusun atur perancangan keuangan dengan baik dengan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman dan penggeran ini, supaya kita boleh memperkembangkan perniagaan dalam aspek terutamanya pendigitalan. Sebab consumer, pengguna dah ke arah itu. Dan kalau kita masih lagi buat perkara yang konvensional dengan teknologi barulah, contoh e-commerce, AR, VR, blockchain, NFT dan sebagainya. Jadi itu antara yang perlu kita tengok peluang yang ada supaya kita tak ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain, terutamanya di ASEAN ni Faris. Sebelum ini juga Azhari, Perdana Menteri ada memaklumkan agensi kerajaan, sektor swasta, NGO, syarikat GLC dan juga syarikat GLIC digesa untuk bekerjasama bagi merealisasikan inisiatif Semarak Niaga kerana ia dilihat mampu mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Dengan jumlah 40 bilion ringgit ini, besarkah harapan bahawa betul lebih banyak peluang pekerjaan selepas ini, dan bagaimana agaknya itu boleh dijayakan, Azhari? Ya, perkembangan perniagaan dengan jumlah pekerja yang diperlukan tidak akan lari. Dia akan datang dengan selari. Jadi bila bisnes berkembang, bila kita perlukan lagi tenaga kerja untuk menjalankan perniagaan kita, baik dari segi perkhidmatan ataupun pembuatan produk dan sebagainya, benda itu datang dengan selari. Jadi bila ada inisiatif untuk memperkembangkan perniagaan, ya, kita perlu juga lihat dari segi pembangunan modal insan, dari segi reskilling. Contohlah kalau kita nak bagi pendapatan lebih kepada pekerja, mungkin kita boleh bagi skill yang baik untuk mereka bertambah pendapatan. Dan kerana sekarang ni kadang-kadang kenaikan gaji pun menjadi isu kan. Jadi bagi mereka untuk tambah pendapatan supaya mereka boleh berada dalam keadaan yang sangat produktif untuk teruskan pekerjaan. Contohlah macam kalau kita nak buat kalau kita ada designer, mungkin dia boleh buat design untuk NFT kan, letak di platform macam pentas IO untuk dia orang pakai untuk memasarkan produk-produk NFT ya, dalam bentuk digital contohnya. Jadi itu antara yang saya rasa perlu kita tengok. Selain daripada keuangan tu juga pembangunan modal perlu sehari supaya keberkesanan tu lebih baik dan peluang pekerjaan tu lebih diwujudkan untuk memastikan rakyat terbanyak dapat kesan yang baik dari segi perkembangan ekonomi negara. Saya berminat juga untuk menyentuh tentang NFT, non-fungible token yang disebut oleh Azhari. Adakah Encik Azhari melihat bahawa perlu adanya kita sendiri lebih memperluaskan lagi ilmu pengetahuan tentang NFT, kerana
ia dilihat trennya semakin meningkat naik sekarang ini. Adakah itu yang perlu dilakukan juga oleh usahawan-usahawan kecil untuk lebih memajukan perniagaan mereka selepas ini, Encik Azhari? Betul. Saya tak nafikan, saya ada komuniti di Twitter bersama dengan pemain-pemain industri NFT di pentas.io kan, dan saya antara pencipta kreator untuk NFT, dan saya rasa seronok bila tengok anak muda ni dapat memasarkan artwork mereka yang baik, yang penuh dengan utility, penuh dengan perancangan wawasan untuk membawa digital art ni sekurang-kurangnya untuk sekarang dan juga utility untuk masa depan. Dan kita boleh tengok ini antara peluang yang baik untuk anak-anak muda, terutamanya untuk memastikan mereka boleh ada peluang untuk memulakan perniagaan secara mudah, secara mengikut hobi mereka yang pandai melukis, pandai buat art dan sebagainya, dan sekurang-kurangnya beri pendapatan yang baik. Dan saya rasa itu satu benda yang murni, dan kerajaan perlu lihat peluang ni dalam bentuk aspek gig ekonomi untuk membantu anak-anak muda yang memulakan pekerjaan, pendapatan tambahan atau pekerjaan baru. Dan sokongan di pekerjaan saya rasa perlu. Faris. Okey, terakhir sekali Encik Azhari, Menteri Kewangan sebelumnya ada menyatakan bahawa PMKS kita kekal signifikan kepada negara walaupun mengalami pengucupan sebanyak 7.3% pada 2020. Bagaimana Azhari melihat perkara ini sebagai satu yang positif? Ya, saya rasa walaupun dia menguncup kepada 73%, saya rasa peluang masih ada sebab kuasa membeli masih ada dan mula meningkat, dan rakyat lebih mudah untuk membeli melalui online dan sebagainya. Dan kalau betul perancangan itu baik di peringkat PMKS dan juga dengan suntikan bantuan dari kerajaan dijalankan secara serentak, saya rasa satu pasaran baru terbuka pada 2022 untuk kita kekal relevan dalam perniagaan dan memudahkan kita untuk meneruskan perniagaan sebaiknya, Faris, insyaAllah. Terima kasih Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, yang berceritakan bagaimana semarak niaga ini mampu semarakkan ekonomi negara kita. Itu untuk blok pertama. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.